Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi pada pagi ini. Jadi pagi ini kita akan tengok satu subtopik baru iaitu berkenaan dengan daya gerak elektrik DGE dan rintangan dalam. Okey, kalau awak tengok kat sini, ini adalah gambar sel kering ataupun bateri. Jadi apakah yang dimaksudkan sebagai daya gerak elektrik? Jadi kalau awak baca, tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kulum cas dalam satu liter lengkap. Form awak tak faham. Okey, jadi sebenarnya kalau awak perhatikan di sini, okey, bahasa mudahnya dekat sini. Okey. Okey, ini adalah sel kering ya. Okey, sel kering. Sel kering ni, okey, inilah simbol dia. Jadi kat sini, sel kering ini bagaimana dia nak menggerakkan satu coulomb of charge ni bagi mengelilingi. Maksudnya untuk menggerakkan satu coulomb of charge ini, dia mesti melakukan kerja. Jadi DGE adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb of charge bagi mengelilingi litar. Jadi itulah maksud DGE. Jadi untuk pengetahuan awak, simbol E itu, yang E ni adalah simbol untuk DGE. E ini energi, tenaga. Maksudnya tenaga yang dihasilkan ataupun kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb of charge. Okey. Jadi Q ini adalah jumlah cas yang mengalir. Jadi sebenarnya DGE ini unitnya sama dengan beza keupayaan iaitu volt. V-O-L-T, volt. Ataupun jadi V-O-L-T, volt. Jadi kita akan buat V lah. V tu untuk simbol untuk bagi unit dia. Kemudian tenaga, kalau kita sebut energi, mesti joule. Okay, joule. Kerja pun joule. Okay, J-O-U-L-E, joule. Okay. And charge, unitnya adalah coulomb. Okay. Jadi ini adalah apakah masuk DGE. Jadi kalau awak tengok kat sini, ini perbezaan antara, okay, apa dia ni? Okay, yang pertama, kita tengok kes yang pertama. Litar terbuka. Apa itu litar terbuka? Litar terbuka ini maksudnya switch ni awak buka. Switch kat sini awak buka lah. Jadi litar terbuka. Jadi bila litar terbuka, apa akan jadi pada arus? Arus tidak mengalir. Jadi arus kat sini adalah 0 ampere. Jadi kat sini, okay, ini sel kering lah. Ini simbol sel kering bateri. Bacaan ini apa ni? Ini V ni apa? Voltmeter. Okay, ini adalah voltmeter. Awak akan dapat bacaan voltmeter kat sini. Jadi bacaan yang voltmeter tunjuk kat sini ialah menunjukkan bacaan DGE. Jadi bacaan yang awak dapat kat sini adalah bacaan DGE. Jadi kat sini awak dapat contoh ya. Dekat bateri ni kalau awak tengok kat sini, dia akan tunjuk bacaan 1.5 volt. 1.5 volt ini apa sebenarnya? 1.5 volt ini adalah bacaan DGE, daya gerak elektrik. Okey. Jadi kat sini, apabila litar terbuka, arus tak mengalir. Jadi bacaan kat sini adalah 0 ampere lah. Sebab apa 0 ampere? Mana arus mengalir? Ammeter adalah, ini ammeter. Okay, ammeter ni adalah satu alat nak ukur arus, current. Jadi mentol pun tak menyala lah. Ini simbol untuk mentol lah. Mentol tak menyala. Okay. Tapi voltmeter tunjuk bacaan. Jadi voltmeter sekarang ini menunjukkan bacaan itu adalah bacaan DGE. Sama seperti dekat bateri ni. Ni. Okey, sama. 1.5 volt. Okey, sekarang ni kes yang kedua. Kes kedua ialah litar tertutup. Litar tertutup maksudnya kat sini, switch ni awak tutup lah. Bila switch tutup, apa akan jadi pada arus? Arus ini mengalir. Sebab apa mengalir? Kan dia litar tu lengkap. Okey? Jadi bacaannya, ni bukan kosong. Dia macam sama dengan slash tu bukan kosong. Maksudnya ada bacaan. Tetapi, voltmeter tadi, kalau tadi dia tunjuk bacaan DGE. Sekarang ni, voltmeter menunjukkan bacaan apa? Ini dia menunjukkan bacaan
beza keupayaan. Jadi sekarang ini voltmeter menunjukkan bacaan beza keupayaan dan nilainya kalau tadi contoh tadi 1.5 bila arus mengalir kerja akan dilakukan oleh bateri maka nilai tenaga itu akan berkurang, dia akan jadi mungkinlah ini contoh dia akan jadi 1.3 volt. Jadi 1.3 volt ini adalah bacaan beza keupayaan. Jadi arus ni ada nilai lah. Ni mentol menyala. Sebab apa mentol menyala? Litar lengkap arus mengalir. Okey, itulah dia. Beza di antara beza keupayaan dengan DGE. DGE ketika litar terbuka, arus tak mengalir. Beza keupayaan ketika arus mengalir. Okey. Boleh? Okey. Kita tengok nanti. Awak pin gambar cikgu Okey. Kemudian cikgu, ni. Mengapa ada berlaku kejatuhan voltan? Nampak tadi 1.5 volt. Sekarang dia akan jadi 1.3 volt. Dekat sini maksudnya berlaku kejatuhan nilai beza keupayaan itu. Nilai voltage tu jatuh. Sebab apa jatuh? Mari kita tengok. Kenapa bila arus mengalir, nilai bacaan itu akan jatuh. Okey. Kejatuhan ini sebenarnya disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh dalam bateri itu sebenarnya wujud rintangan dalam. Jadi kan ni sel kering. Okey, ini kan sel kering. Ini sel kering. Sel kering itu dia ada DGE. E itu simbol untuk DGE. Kemudian R kecil. Yang ni, ini adalah rintangan dalam. Okey, rintangan dalam. Rintangan dalam ini disebabkan kenapa ada wujud rintangan dalam ni? Sebenarnya dalam bateri itu proses untuk menghasilkan tenaga itu melalui proses elektrolit. Okey, elektrolit ni menyebabkan wujudnya rintangan dalam. Jadi maksud kat sini tenaga elektrik ataupun tenaga elektrik yang dibekalkan oleh bateri itu, okey. Jadi contoh kat sini kan. Okey, 1 coulomb of charge mengalir, 1 coulomb of charge mengalir. Dia mengalir ni ini 1 coulomb charge mengalir kat sini. Nampak kat sini. Bila arus ini nak mengalir, dekat sini ada rintangan dalam. Apa akan wujud? Rintangan dalam ni macam penentang. Jadi arus nak mengalir, dia tentang arus tu. Jadi tenaga elektrik akan tukar menjadi tenaga haba. Dekat sini tenaga elektrik akan tukar menjadi tenaga haba. Jadi sebab apa? Sebab wujudnya rintangan dalam ni. Jadi untuk menggerak, jadi kat sini rintangan dalam tu menyebabkan tenaga elektrik sudah tukar menjadi tenaga haba. Sebab itulah berlaku kejatuhan voltage itu, beza keupayaan. Jadi kat sini kalau awak tengok, ini formula apa? Sebab itulah bacaan kat sini. Yang ini apa sebenarnya? E lebih besar daripada V. Yang ni yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, kat sini bacaannya 1.5 volt. Ini adalah bacaan DGE. E itu adalah DGE. Yang ini adalah V, beza keupayaan. Okey, jadi bacaan DGE mesti lebih besar daripada beza keupayaan. Itulah. Nampak ni. Bacaan DGE mesti lebih besar daripada bacaan beza keupayaan. Jadi kalau awak belajar hukum Ohm, apa formula dia? V sama dengan IR. Tapi sekarang ni disebabkan kat sini wujudnya rintangan dalam, kita tak bolehlah pakai R besar sebab kita kena pakai R kecil. R kecil itu menunjukkan rintangan pada bateri itu ataupun rintangan dalam. Okey, internal resistance. Okey. Jadi itulah dia. Jadi kita akan dapat penyusutan voltan. Maksudnya kat sini kalau awak buat, nanti kita tengok soalan awak fahamlah. Kat sini kalau awak tengok 1.5, kat sini ketika 1.3. Jadi kat sini kejatuhannya berapa? 0.2. Sama dengan 1.5 tolak dengan 1.3. Itulah dia kalau cikgu nak bagi analogi. Tapi kita akan tengok soalan nanti, kita akan faham. Okey?
Sekarang ni kita tengok kat sini. Ini nak analogi lah. Analogi. Okay, analogi supaya awak nampak analogi. Okay, pada mulanya dia mempunyai RM10. Ini contoh bacaan DGE lah. DGE sekarang ni RM10. Okay, dia nak keluar. Bila dia nak keluar, dia kena bayar RM2. Bila nak keluar tu, dia kena perlu membayar RM2. RM2 ni sebenarnya adalah susutan voltan. Daripada 10, nak bayar, nak keluar duit. Jadi kat sini, rintangan dalam ni pintu kotak lah. Jadi bila dia dah bayar RM2, jadi pintu tu buka. Jadi boleh keluar. Jadi kat sini, beza kupayan kat sini, RM8. Sekarang dia mempunyai RM8 sebab dah bayar RM2 tadi. Jadi RM2 tu macam rintangan dalam. Awak nak lalu, awak kena bayar RM2. Sama lah. Jadi sekarang ni, yang ini adalah RM8 ni mewakili beza kupayaan. Yang dalam ni adalah DGE. Okey boleh Kita tengok satu contoh. Okey. Okey. Yang ini rumus yang melibatkan IR. Okey, I itu apa? I ini adalah arus. Maksudnya arus yang mengalir. R itu adalah rintangan dalam. Okey, E ni DGE. Okey, V ni adalah beza kupayaan. Beza kupayaan ataupun voltan. Okey, ataupun voltage. Aku rasa voltage kot. Bukan voltage dalam bahasa Inggeris. Okey. R besar ini apa? R besar ini adalah rintangan komponen luar. Rintangan komponen luar. Maksudnya, contohnya perintang. Maksudnya, perintang tu, rintangannya adalah kita sebut sebagai R. Kita tak sebut R kecil ya. R, kita buat R besar sebab itulah rintangan komponen luar. Contohnya perintang. Okey. Alif. Awak pin gambar cikgu. Jelas tak gambar? Alif. Komen sikit, Lip. Jelas cikgu. Okey ya. Sebab cikgu tak share skrin ya. Awak pin kat gambar cikgu. Okey, awak pin. Okey, sekarang ni ini yang tadi awak dapat tadi kan. IR sama dengan E tolak V. Okey, kemudian awak susun balik, katakan kita nak DGE ni sebagai kepala. Kita susun balik. Kita nak E tu, DGE tu sebagai kepala. Jadi V, contoh kat sini. Jadi akan jadi V tambah dengan IR. Kita susun balik. Kita nak E tu sebagai kepala. Okey, awak tahu hukum Ohm. Hukum Ohm apa? Hukum Ohm kan tadi awak tahu. V sama dengan IR. Dekat sini. Kan awak hukum Ohm. V sama dengan IR. Awak dah belajar sebelum ni, betul tak? V sama dengan IR. Jadi, sebabkan sini I, awak boleh faktorkan dia. Okey, awak faktorkan dia, awak akan jadi IR besar tambah dengan R kecil. R besar itu dah nilai perintang komponen luar. R kecil itu rintangan dalam. Cikgu, mana satu nak guna formula ni? Banyak formula ni, cikgu. Nak guna, nanti kita tengok soalan. Baru kita nampak. Okey, boleh Kita tengok soalan pertama. Okey. Okey, ni. Kita tengok kat sini. Diberi DGE, E sel kering ialah 1.5 volt dan rintangan dalam R ialah 0.5 ohms. Okey. Kira hitungkan aliran arus. Okey, jumpa soalan macam ni, keluarkan semua maklumat. Okey, jadi ini adalah E. E itu simbol untuk DGE ya. Rintangan dalam. Ini adalah R. Jadi hitungkan nilai arus. Jadi kat sini dia nak nilai apa? I. Jadi buat tanda soal macam ni. Maksudnya tanda soal ni, ini adalah benda yang kita nak. Okey, yang ini adalah R. Sebab R tu adalah rintangan komponen luar. Sebab ini perintang ni. Ini simbol perintang. Jadi, mana satu kita nak pakai formula ni? Kita ada 3. Kita ada E, kita ada R, kita ada I, kita ada R. Agak-agak nak pakai mana satu? Yang paling mudah.
Jadi paling mudah kita pakai yang ini. Ada satu, nombor dua, nombor tiga. Kita pakailah yang nombor tiga. Okey, boleh? Sebab ini yang paling senang. Dia bagi dah semua. Jadi kita pakai nombor tiga. Jadi E sama dengan I, R tambah dengan R. Okey. I berapa? E berapa? E adalah 1.5. E. Okey. I kita nak cari I. R besar. Ni R besar ni. 2. 2 tambah dengan rintangan dalam berapa? 0.5. Cikgu nak nilai I berapa? Okey. Buat sekarang. Nanti cikgu sebut nama. Sekejap cikgu pick.